مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muka surat 160. Al-jumlatu sadisatu fil wuqufi wa ma qablahu. Bermula jumlah yang keenam, perhimpunan perkara yang keenam daripada perkara-perkara haji, pada menyatakan wukuf. Wukuf bahasa Arab daripada perkataan waqafa, berdiri. Wukufun maksudnya berdiri, kerana manusia biasanya berdiri di padang Arafah. Dan barang yang dahulu daripadanya, maknanya barang yang sebelum daripadanya, daripada wukuf. Jadi nak cerita ni bab wukuf dan perkara-perkara yang sebelum daripada wukuf. Bermula orang yang ihram dengan haji itu, orang yang buat ihram haji, apabila ia sampai ke Mekah pada hari wukuf di Arafah. Hari wukuf berapa hari bulan? Hari wukuf hari apa? 9. Apabila ia sampai ke Mekah pada hari wukuf di Arafah, iaitu hari yang ke-9. Bila dia sampai ke Mekah hari ke-9, yakni 9 daripada hari bulan Zulhijjah. Bila dia sampai 9 Zulhijjah, maka jangan masuk ke Mekah. Jangan dia masuk ke Mekah kerana tawaf qudum dahulu daripada wukuf itu. Jadi kalau dia mari lambat, ini kalau kita ni di hari ni tak ada tasawuf lah, nak sampai tak tergambar lah dalam kita nak sampai lambat. Pasal perjalanan kita hari ni kita ikut undang-undang tabur haji. Jadi tak ada lah sampai 9 bulan baru sampai ke Mekah, lewat sangat. Tapi sekiranya lah kita ni lewat, kita sampai ke Mekah pada 9 hari bulan Zulhijjah, maka kata dia dah lewat sangat tu, jangan kita masuk ke Mekah dulu. Nak tawaf qudum apa semua tak payah. Tetapi hendaklah ia lalu ke Arafah. Hendaklah dia pergi ke Arafah tu lah. Tak ada masuk Mekah lah. Kalau Mekah dia lambat pula lah, dia nak kena tawaf qudum lagi dan sebagainya. Jadi dia tak payah masuk ke dalam tanah haram, terus pergi kepada Arafah. Kerana wukuf di Arafah, dan apabila sampai ke Mekah dahulu daripada hari wukuf. Okey, itu satu bab. Kerana dahulu daripada wukuf itu, tetapi hendaklah ia lalu ke Arafah kerana wukuf di Arafah. Itu satu. Yang kedua, dan apabila sampai ke Mekah dahulu daripada hari wukuf itu. Kalau dia sampai sebelum hari 9, maksudnya dia sampai 8, 7, 6, 5, kan 4 ke, dia sampai awal lah. Apa dia kena buat? Maka sunat ia masuk ke Mekah kerana tawaf qudum. Masuk Mekah, tawaf dulu, tawaf selamat datang. Sekiranya dia buat haji ifrad lah, maka berhenti ia di Mekah padahal ia muhrim. Muhrim baca. Muhrim apa? Ihram, dalam ihram. Padahal ia adalah ihram. Jadi sekarang kesimpulannya ada dua jenis. Ada satu jenisnya yang masuk ke Mekah pada hari ke-9, dia sampai
pada hari ke-9 jangan lagi dia terus masuk ke Mekah, terus pergi ke Padang Arafah. Yang kedua, ia masuk ataupun yang sampai ke Mekah sebelum daripada hari ke-9, awal sikit, maka jangan sunat bagi dia masuk ke Mekah dulu, tawaf qudum dan sebagainya. Okey, ini ada dua keadaan. Jadi dia masuk ke Mekah, tawaf dulu dalam keadaan dia ihram, muhrim dalam keadaan dia ihram, hingga hari yang ke-7 daripada bulan Zulhijjah. Sampai ke-7. Maka sunat bagi imam pada hari yang ke-7 itu membaca khutbah di Mekah. Hari ke-7 tu imam pun baca khutbah di Mekah, kemudian daripada sembahyang zuhur. Jadi lepas pada sembahyang zuhur hari ke-7 khutbah, ada khutbah. Khutbahnya dalam Masjidil Haram di Mekah. Itu beza sikitlah sembahyang di Mekah dengan sembahyang tempat lain pada hari ke-7 daripada bulan Zulhijjah. Dari tempat lain tak ada khutbah, jadi di Mekah ada khutbah. Kemudian daripada sembahyang zuhur. Dan menyuruh ia siapa? Ia imam. Menyuruh ia imam akan manusia dengan bersedia keluar pagi-pagi ke Mina pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah nama dia. Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu apa? Itu hari yang ke-8, hari ke-8 daripada bulan Zulhijjah, nama dia hari Tarwiyah. Hari ke-9 hari Arafah, hari ke-8 hari Tarwiyah. Jadi bila hari ke-7 tu imam sembahyang zuhur, lepas daripada sembahyang zuhur imam khutbah untuk peringatkan dalam khutbah itu untuk bersiap sedia untuk pergi ke Padang Arafah. Pada harinya perginya hari Tarwiyah. Besok tu. Esoklah. Hari ni hari ke-7. Besok hari ke-8 hari Tarwiyah. Dan bermalam di Mina, dan pagi-pagi hari yang ke-9 itu berjalan dari Mina ke Arafah. Dia pergi hari ke-8 bermalam di Mina dulu. Lagu tu sunat. Kemudian bermalam di situ, lepas daripada bermalam di Mina tu, pagi hari 9 bergeraklah daripada Mina berjalan menuju ke Padang Arafah pagi tu. Dan dari Mina ke Arafah kerana mengerjakan wukuf, iaitu waktu wukuf tu, iaitu waktu wukuf, kemudian daripada gelincir matahari yang ke-9, iaitu hari yang ke-9. Jadi waktu wukuf tu ialah gelincir matahari. Apa makna gelincir matahari? Masuk waktu zuhur. Gelincir matahari di tengah langit, itu panggil istiwa rembang, tengah-tengah langit. Bila dia gerak ke arah barat nak terbenam, itu dia panggil gelincir. Gelincir matahari itu, maka masuklah waktu zuhur. Apabila mula masuk waktu zuhur itu, masuklah waktu wukuf di Padang Arafah. Itu mula waktu dia. Jadi kalau kita dah ada di Padang Arafah, di antara waktu zuhur tu sampai ke subuh besok, sahlah wukuf kita. Kalau kita tak sampai lepas azan subuh, habis tak sah haji kita. Maka haji kita tu kita kena ubah jadi umrah. Ihram kita tadi tu kita kena tukar dia jadi ihram umrah. Balik ke Mekah, tawaf dan sa'i, cukup tahlul, habis umrah. Tahun depan kena datang qada. Tu wukuf itulah benda paling penting sekali dalam rukun haji. Kena jaga elok-elok ni. Kalau lagi muda, kalau rasa bah jam dah nak masuk subuh dah, pukul 3, pukul 4 turun jalan kaki tak boleh masuk pada Arafah lagi. Masuk duk cak pun tak apa dah, sekejap pun tak apa dah. Dalam kawasan pada Arafah, duk diri cak. Okey. Tapi kita siapa-siapa lepas subuh dah, tak boleh, habis. Tak jadi haji tahun tu. Balik saja.
tak dapat haji. Itu bahasa. Kemudian daripada gelincir matahari yang ke-9 itu, kerana waktu wukuf itu daripada gelincir matahari yang ke-9, gelincir matahari tadi itu masuk zuhur lah, hingga terbit fajar shadiq, hingga masuk subuh daripada malam nahar, iaitu malam yang ke-10. Maksudnya hingga terbit fajar, iaitu masuk waktu subuh pagi 10, pagi hari raya. Malam tu masuk pagi lah. Fajar shadiq daripada malam nahar. Maksudnya bila terbit saja fajar, terbit fajar shadiq, maksudnya masuk waktu subuh. Bila masuk waktu subuh, habislah. Subuh bila? Subuh malam yang ke-10. Hari nahar tu, hari nahar, hari raya pun sama, hari nahar pun sama, Idul Adha pun sama, hari nahar pun sama. Benda sama je. Hari ke-10. Jadi masuk subuh hari ke-10 tu habislah waktu dia daripada bulan Zulhijjah. Habis. Kalau tak sampai dalam tempoh tu ke padang Arafah, maka haji itu tidak sah. Dan sunat bagi orang yang ihram haji itu berjalan kaki dari Mekah hingga selesai hajinya, jika ia kuasa berjalan kaki. Gitu deh. Jauh juga tu. 7-8 kilo juga. Sunat jalan kaki daripada Mekah pergi ke padang Arafah. Jauh, 7-8 kilo. Tapi dulu ada, zaman dulu tu ramai orang berjalan. Dan sunat ia tatkala keluar dari Mekah ke Mina itu, bila dia keluar daripada Mekah nak menuju ke Mina pada hari ke-8 tu, membanyakkan talbiyah. Maka talbiyah tu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu nama dia talbiyah. Nama dia. Sunat perbanyakkan. Maka apabila sampai kepada Mina, bila dah sampai ke Mina, maka sunat dibacanya, Allahumma hadha Mina famnun alayya bima mananta bihi bihi ala awliyaika wa ahli ta'atika. Artinya, hei Tuhanku, inilah Mina, anugerah olehmu atasku dengan barang yang engkau anugerahkan dengan dia atas awliya dan atas orang yang ahli taat akan dikau. Doa situ. Bila sampai ke Mina, baca Allahumma hadha Mina famnun alayya bima mananta bihi ala awliyaika wa ahli ta'atik Okey, habis. Dan sunnah ia bermalam di Mina hingga subuh. Malamlah di Mina tu pada hari ke-8 tu hingga subuh pagi. Subuh pagi apa? Malam, bermalam di Mina hari ke-8 hingga subuh hari Arafah. Penimpalan lah. Nampak tak tu? Hari ke-8 pergi ke Mina, tidur di Mina. Bermalam tu tidur lah, mabit. Malam tu sunatnya bermalam sampai subuh pagi hari Arafah. Bila subuh tu baru kita bergerak masuk kepada Arafah. Masa awal tak apa, tapi start waktunya masuk zuhur. Boleh nampak tu dia punya queue perjalanan tu. Okey. Maka apabila terbit matahari, bila terbit dah matahari, yakni habis dah waktu subuh, terbit matahari itu habis waktu subuh pagi hari Arafah, terbit matahari di atas Bukit Sabir, maka berjalan ia ke Arafah. Berjalanlah. Berjalan pergi ke Arafah. Dibaca dalam perjalanan tu
Allahumma ja'alha khaira ghudwatan ghadawtuha qattu wa aqrabuha min ridwanika wa aqrabaha min ridwanika wa ab'adaha an sakhatika. Allahumma ilaika ghadawtu wa iyyaka rajawtu wa 'alaika i'tamadtu wa wajhaka aradtu faj'alni mimman tubahi bihi al-yawma man huwa khairun minni wa afdal. Man tubabihi al-yawma man huwa khairun minni wa afdal. Artinya, hai Tuhanku, jadikan olehmu akan Arafah itu sebaik-baik perjalanan pada pagi-pagi yang aku jalani akan dia pada waktu ini, dan jadikan olehmu akan dia yang terlebih hampir perjalananku daripada yang engkau redai, dan yang terlebih jauh daripada orang yang engkau murkai. Hei Tuhanku, kepadamu aku berjalan pagi-pagi, dan akan dikau aku harap, dan atasmu aku bersandar dan berpegang, dan akan zatmu aku berkehendak. Maka jadikan olehmu akan daku daripada seseorang yang engkau megahkan dengan dia, dengan seseorang pada hari ini, daripada seorang yang terlebih baik daripadaku dan yang terlebih afdal daripadaku. Siapa? Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, ya Allah, jadikanlah aku ini kebanggaan orang yang terlebih baik dan terlebih mulia daripadaku. Gimana? Jadi kebanggaan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa habis itu? Itu terjemahan sepakat tu. Maka apabila datang ke Arafah, maka dirikan olehmu akan khemahmu di Namirah. Namirah tu dekat dengan Masjid Ibrahim. Padahal hampir daripada Masjid Ibrahim alaihi salam. Disitulah tempat Nabi SAW mendirikan khemahnya. Okey? Sekarang tak ada boleh pilih lah, ikut orang bagi ya. Cerita dulu. Dan sunnah ia mandi kerana wukuf di Arafah. Maka apabila gelincir matahari, maka sunat bagi imam membaca khutbah yang pendek di dalam Masjid Sayyidina Ibrahim itu. Jadi bila dah masuk waktu zuhur, masuklah waktu wukuf di pada Arafah. Lepas daripada semayang zuhur, lepas pada semayang zuhur, sunat bagi imam berkhutbah pula. Disebutkan dalamnya itu bicara wukuf dan lainnya. Khutbah peringatkan wukuf ni macam mana, adab-adab wukuf, perkara-perkara sunat dilakukan dalam wukuf, kan. Kemudian maka ia duduk antara dua khutbah, dan pada ketika itu muazzin, maka ketika itu bam muazzin. Silap. Tutup perhati dah ni. Maksudnya khutbah ni sebelum zuhur. Okay? Elok je ketika dia dah duduk antara dua khutbah tu, jaganya masuk waktu zuhur. Faham? Mana dia khutbah tu sebelum masuk zuhur lagi. Orang dah berkumpul ramai dah nak sembahyang zuhur ni. Kan, ramai-ramai dah berkumpul di Masjid Namirah. Dia pun khutbah. Elok masuk waktu zuhur, dia pun habis khutbah, tamat. Dan dia duduk antara dua khutbah. Bila duduk antara dua khutbah tu, apa benda, muazzin pun bang apa zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang zuhur. Boleh? Kemudian habis azan zuhur, maka imam masuk kepada khutbah yang kedua. Pada ketika itu bang muazzin. Maka tu makna selepas daripada habis bang tadi, maka imam masuk kepada khutbah yang kedua. Lepas habis khutbah kedua tu, kemudian qomat, dan selesai khutbah itu serta selesai qomat.
Dia qomat tu tengah-tengah duk khutbah. Gitu. Qomat tengah khutbah. Khatib tu tengah khutbah, qomat. Elok habis khutbah, habis. Ni kena bajet elok-elok. Habis khutbah, habis qomat. Gitu. Serta selesai qomat itu, qomat dan selesai khutbah itu serta selesai qomat. Maknanya sekali. Tamat selesai khutbah, tamatlah qomat. Jadi tengah khutbah yang kedua tu, hujung-hujung tu, qomat terus, kemudian habis khutbah, habis qomat. Kemudian dijamakkan antara zuhur dan asar. Lepas tu semayanglah, semayang jamak zuhur dan asar. Boleh jamak. Serta qasar, jamak dan qasar. Jamak himpun dan qasar pendek. Jika ia musafir dengan satu bang dan dua qamat, kemudian daripada selesai semayang itu, maka iaitu berjalan ia kepada tempat wukuf Nabi SAW pada batu yang besar yang hampir di bawah Jabal Rahmah. Jadi Nabi dia wukuf di satu batu hak besar bawah Jabal Rahmah, dan terafdal ia wukuf di situ padahal ia menghadap kiblat, dan sunat berkenderaan, wukuf atas kenderaan. Duduk atas unta. Nabi wukuf atas unta, duduk atas unta, tak turun bawah. Itu cerita dululah. Dan sekiranya ia pada ketika wukuf itu membanyakkan tahmid dan tasbih dan tahlil, dan membanyakkan puji akan Allah Ta'ala, dan membanyakkan minta doa, dan membanyakkan taubat kepada Allah Ta'ala, dan membanyakkan membaca Quran, dan membanyakkan talbiyah, dan membanyakkan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada sunat ia puasa pada hari Arafah itu. Beza kita tak buat haji, sunat puasa hari Arafah. Orang buat haji tak sunat puasa buat pada hari Arafah. Kenapa? Supaya kuat minta doa, supaya kuat dia. Pasal dia tak lapar, kuatlah untuk minta doa. Dan sekiranya jangan keluar, yakni sunat jangan keluar daripada bumi Arafah itu, melainkan kemudian daripada masuk matahari, melainkan lepas waktu maghrib. Kalau nak keluar awal pun tak apa, dia syarat wukuf ni sekejap aja. Masuk pun, lepas tu keluar, tak apa dah tu. Cuma sunat yang kita keluar melainkan lepas daripada terbenam matahari. Tujuannya supaya menghimpunkan antara siang dan malam bumi Arafah, supaya dia dapat dua waktu di dalam bumi Arafah, waktu siang dan waktu malam. Dua-dua tu tujuannya. Sunat dapat dua, siang dan malam. Kalau dia keluar awal, dia dapat satu waktu lah, waktu siang. Dapat dua fadilat lah, waktu fadilat wukuf di waktu siang, wukuf di waktu malam. Dan jika dapat ia wukuf pada hari yang 8, barang satu saat pada ketika tersalah bilangan bulan, maka iaitu terlebih baik akan memeliharakan hajinya itu, dan dengan dia sentosa daripada luput wukuf di Arafah. Dan barang siapa luput wukuf di Arafah, luput ni maknanya terlepas wukuf daripada Arafah, hingga terbit fajar pada malam yang ke-10, yakni pagi yang ke-10, maka sungguhnya luputlah hajinya. Hilanglah hajinya, tak dapat hajilah, luput dan tak dapat hajinya. Maka wajib atasnya tahallul pada ihramnya itu dengan beramal akan amal umrah. Jadi dia kena tahallul dengan umrah lah. Dan luput tu dia kena balik ke Mekah buat apa? Iaitu tawaf dan sa'i dan bercukur. Kemudian maka menyembelih dam luput itu, iaitu seperti dam at-tamattu', itu sembelih seekor kambing yang telah terdahulu itu. Sembelih kambing seekor. Dan wajib diqadakan akan hajinya pada tahun yang lagi akan datang dengan bersegera. Kena qada. Ya. Jangan bagi terlepas lah. Tapi kalau kita pergi tabung haji, insya-Allah dia jaga betul-betul tak terlepas.
Tapi tak tahulah kalau terlepas ke apa tu, itu rezeki masing-masing. Kalau terlepas, maka kita kena balik ke Mekah, kita kena selesaikan umrah. Haji itu kena jadi umrah. Ya, kalau wukuf, lepas wukuf tu kita pergi ke Muzdalifah. Lepas Muzdalifah tu balik apa benda ni cukur tahlul awal. Lepas tu balik ke Mekah tawaf ataupun melontar. Tu pulanglah kan. Tu kita sebut dah itu kan. Masuk je pagi tu, pagi hari raya tu, masuklah waktu melontar. Kita pun melontar. Lepas melontar cukur. Buat 2 daripada 3 tahlul awal. Balik ke Mekah tawaf. 3 buat tahlul sani, habis selesai. Melontar tu tak apa. Sama ada duduk di situ di Mina tu ataupun nak bulan alik ke, terpulang lah. 3 tahlul. Buat 3 tahlul sani, buat 2 tahlul awal. Okey. Dan syai'iyahnya yang terlebih aham, terlebih penting yang dibimbangkannya pada hari Arafah itu, membanyakkan minta doa, kerana pada hari wukuf di Arafah dan tanah Arafah dan perhimpunan manusia yang amat banyak, ada 3. Pertama, hari Arafah. Yang kedua, tanah Arafah. Yang ketiga, perhimpunan manusia yang amat banyak. 3. Ada 3 benda ini. Terlebih harap akan mustajab doanya itu. Terlebih diharapkan makbul doa. Pasal apa? Pasal ada 3 benda. Pertama, di padang Arafah. Pertama, hari Arafah. Yang kedua, di padang Arafah, tanah tu, tanah tempat mustajab doa. Waktu mustajab doa. Yang kedua, tempat tanah tu mustajab doa. Yang ketiga pula, perhimpunan ramai orang. Orang ramai ni, bila kita doa dalam ramai-ramai manusia, doa tu mustajab. Gitu. Sebab tu dia kata kena banyak doa di pada Arafah ni. Alah, kalau pergi kalau tak bersedia cau dak tidur. Sembang. Tambah hari ni ada handset pula, main telefon. Godek. Tu lah. Kena ada persediaan betul-betul. Ingat, aku mari ni nak buat haji. Mari ni nak laksanakan tutup perintah Allah Ta'ala. Telefon pas ni boleh. Untuk ramai-ramai puas. Panas pula. Baca Quran. Malah. Allahu Akbar. Allahu Alam. Bermula doa. Ni doa apa? Doa di pada Arafah. Panjang doa ni. Bukit Sabir tu bukit di situ tu lah. Satu bukit besar di apa tadi, di Mina tu. Dekat Mina. Ngantuk pula ini. Mana hal ni? Surat 39. Syahdan. Bermula seorang yang ada sakit dalam hatinya. Betul? Atau lagi? Bermula misalnya seorang yang banyak memperbuat dosa. Jumpa muka surat 39. Syahdan. Bermula misalnya seorang yang banyak memperbuat dosa. Perumpamaan orang yang banyak buat dosa. Dan banyak pula ia istighfar dan taubat daripada dosa. Orang ni dia buat dosa pun banyak, istighfar, taubat pun banyak. Bandingan orang macam ni macam mana kata dia? Seperti seorang banyak makan racun dan banyak makan ubatnya. Racun pun banyak makan, ubat pun banyak makan. Jadi ke macam tu? Tak jadi macam ni. Makan racun betul harap ke ubat. Kena ubat tak jadi itu, mati koh saja.
Jadi perumpamaannya seperti orang yang makan racun dan banyak makan ubatnya. Banyak makan racun dan banyak makan ubatnya racun. Maka adalah seorang yang demikian itu terkadang tiada sampai ubat itu kepada racun yang dimakannya akan dia. Ubat tadi tak sampai ke racun, tak jadi tawar. Oh, mati dia. Itulah. Jadi dia ada harap makan racun tak apa ni, ada ubat. Terkadang, kadang-kadang dia makan ubat tu tak sampai ke racun tu. Tak tawar racun tu, tak jadi penawar. Maka ada lagi racun dalam badan tu. Faham tak ayat tu? Mana ubat tu tak neutralize. Tu bahasa dia. Tak neutralkan racun tadi. Terkadang. Jadi begitulah kadang-kadang bila kita buat dosa, kita harap taubat. Kadang-kadang taubat kita tu tak jadi penghapus bagi dosa hak kita buat tu. Boleh jadi juga. Tak apa, aku buat dosa apa? Dah pandai aku istighfar, aku taubat. Kadang-kadang taubat tu tak jadi penawar bagi dosa. Terkadang. Tu tak boleh. Maka datang sakit atasnya. Racun tu tak tawar sebab ubat tu tak sampai kepada dia. Maka jadi sakitlah ke atasnya dengan terkejut tu. Terkejut tu maksud terkejut. Terkejut apa benda pula? Dengan terkejut, yang ni dengan tiba-tiba. Maka mati ia daripada racun tu tadi. Dan tiada dapat ubat itu membaikkan dia kan daripada racun tadi. Maka sayugianya seorang yang punya akal yang sempurna. Jadi kalau faham gitu dah, maka sayugianya, iaitu sepatutnya bagi orang yang mempunyai akal yang sempurna, tatkala sudah taubat ia daripada dosanya, bahawa jangan memperbuat ia seorang yang bertaubat tadi akan dosa lagi. Jangan buat walaupun kita kata taubat tu boleh menghapuskan dosa, tak apalah aku buat dosa pun, lepas ni aku taubat tu boleh menghapuskan dosa. Jangan lagu tu. Kadang-kadang taubat kita tu tak sampai ke dosa tadi, tak sampai, mana tak jadi penghapus bagi dosa. Mana kita tahu? Dia kalau macam main game tak apa, game over, tahu kalau ataupun main game tembok-tembok apa, tahu kita tembok tak kena. Ni taubat tahu tak terima, tak tahu lagi. Tak jadi ke tak tahu taubat kita tu pun kita belum tentu lagi. Jangan ada sedap aku taubat. Atau kita pun taubat. Kita tahu dah taubat kita tu jadi penawar bagi dosa kita tu tak? Tak tahu. Ada susah tu, jangan main-main. Takut kita dah taubat tapi duk rasa ya dah ni, terima dah ni, Allah Ta'ala tak terima. Sebab tu jangan sekali-kali kita buat dosa dengan alasan kita nak taubat lepas tu. Sebab kita tak tahu taubat kita tu diterima oleh Allah Ta'ala tak. Dosa tu yakin dah, tahu dah benda ni dosa ni. Taubat tu tahu tak terima ke tak. Minum arak tahu dah dosa kan, lepas tu taubat, tahu tak Allah Ta'ala terima taubat tu. Itu lebih payah. Berzina, tahu ni dosa dah ni, lepas tu taubat, yakin ke tahu tak Allah Ta'ala terima taubat tu. Sebab tu dia kata jangan buat. Sejaklah orang yang berakal, hendaklah dia lepas bertaubat, tinggal dosa tu jangan duk buat lagi, pasal tak tahu dosa yang buat tadi tu dia mari ke tak. Dia datang balik ke tak. Datang balik, mana dia terhapus atau tidak. Habis. Bermula seorang ada sakit dalam hatinya daripada riak dan ujub dan lainnya. Itu sambung. Wallahualam. Ingat kita janganlah duk buat dosa. Jauhkan seboleh-bolehnya dosa. Jangan dia ingat aku nak bertaubat, lepas ni aku taubat. Jangan macam tu. Taubat kita tak tahu lagi Allah Ta'ala terima ke tak. Kalau Allah Ta'ala terima, kita ada Allah Ta'ala hantar bil, taubat mu telah diterima. Kan? Tak ada. Itu jadi payah kita tu. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim.
Kifayatul Muhtadi, surat 142, baris yang ke 5 daripada bawah. Dan sekurang-kurang mandi, yakni mandi mayat. Dan sekurang-kurang mandi, yakni memandikan mayat yang wajib. Sekurang-kurang mandi, yakni memandikan mayat yang wajib. Hak wajibnya minimal mandikan mayat itu macam mana? Menghilangkan najisnya dahulu daripada dimandikan dia. Mula-mula kita buang dulu najis hak ada di badan tu, atas barang yang ditashihkan dia oleh Rafi'i. Imam Rafi'i kata tak boleh mandi kalau ada najis. Kena buang najis dulu. Itulah yang ditashihkan, yakni yang dibetul. Tashih makna betul, oleh Imam Rafi'i, disahihkan oleh Imam Rafi'i. Jadi kalau ada najis di badan mayat tu, kita mandi terus, tak sah mengikut Imam Rafi'i. Kena basuh dulu najis baru boleh. Dan yang muktamadnya tiada disyaratkan apa? Menghilangkan najis dulu. Hak tu hak muktamadnya, pendapat Imam Nawawi. Jadi dia sama macam mandi wajib juga. Mandi wajib khilaf. Khilaf hak sama macam mandi wajib. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i khilaf. Kalau ada najis di atas badan kita, kita nak mandi wajib. Katalah di sini ada tai, kita pun pasang paip turun kan. Kita kata saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Dengan air mandi wajib tadi, kita pun basuh najis. Boleh tak air mengangkat hadas untuk buat basuh najis? Kata Imam Rafi'i tak boleh. Pasal hak air turun ni untuk angkat hadas, pasal kita niat angkat hadas. Maka macam tu kata Imam Rafi'i tak sah. Nak buat macam mana dulu? Ambil air, basuh dulu najis tadi. Dah tak ada najis, baru kita buka paip. Sajaku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Sajaku mengangkat hadas kerana Allah Ta'ala. Faham gitu? Pasal Imam Rafi'i kata tak boleh. Air itu air untuk mandi wajib, bukan untuk basuh najis. Angkat hadas, basuh najis, dua benda berbeza. Tetapi pendapat muktamad, iaitu pendapat Imam Nawawi. Imam Nawawi kata tak disyaratkan. Lalu air hak jatuh tu untuk mandi wajib tu boleh digunakan untuk membersihkan najis. Hak tu hak muktamad, pendapat Imam Nawawi. Lalu rukun mandi wajib di sisi Imam Nawawi dua je. Pertama niat, yang kedua meratakan air ke seluruh badan. Tapi Imam Rafi'i dia tambah satu lagi, apa benda? Buang najis dulu. Kalau ada najis, air hak guna tadi tu tak boleh. Mesti kena buang najis dulu. Jadi kita dah pakai hak mana? Hak Imam Nawawi dah tak ada buang najis dulu. Kalau ada najis pun kira air hak tu berlaku sapu jalan. Jadi kena faham, dalam bab ni ada khilaf di antara Imam Nawawi dan juga Imam Rafi'i. Imam Rafi'i basuh najis tu kena sebelum daripada mandi wajib. Jadi pasal tu dia ada 3 rukun. Okey. Jadi mandi mayat pun begitulah. Jadi kalau nak keluar daripada khilaf, kita belum mandi mayat tu, kita buang dulu lah najis. Tengok apa menguam dulu. Menguam najis dan perut. Belum mandi wajib. Belum mandi mayat tu. Tapi kalau ikut Imam Nawawi tak apa. Masa tu tengah mandi tu pun kita meruam tak apa. Tapi ikut Imam Rafi'i kena meruam dulu. Meruam, tekan perut dulu biar kuat habis. Dia panggil meruam. Buang najis dalam perut tu nama dia meruam. Tekan habis najis, basuh. Baru mandi wajib. Mandi mayat tu. Itu pendapat Imam Rafi'i. Imam Nawawi boleh terus mandi tu. Tengah-tengah duk mandi tu, tekan perut keluar najis pun tak ada masalah. Itu beza di situ. Boleh faham tak ni? Tak faham lagi, tak tahu, kena hurai panjang lagi. Itu panjang lah tu.
Dan diratakan air akan segala tubuhnya mayat, dan kulitnya mayat, dan bulunya mayat. Dan jika lebat sekalipun, walaupun lebat sekalipun, bulu dan bulu tadi kena ratakan air dengan tiada niat sekalipun. Tak payah niat pun tak apa. Sah mandi mayat tak niat. Mandi tu wajib, niat tu sunat. Boleh faham? Lepas tu, lepas pada mandi mayat tu sunat berwuduk. Sunat berwuduk. Wuduk tu sunat, niat tu wajib. Kena ingat tu formula tu. Mandi mayat ni, mandi tu wajib, niat tu sunat. Maknanya kalau kita pergi mandi mayat tak niat, saja aku mandikan mayat ini kerana Allah Ta'ala, sah mandi tu. Boleh faham? Lepas tu kita lepas mandi mayat, kita wudukkan mayat kan? Kita wuduk. Wuduk tu apa hukumnya? Sunat. Pasal wajib buat je 4 je mayat ni. Mandikan, kafankan, semayang dengan bumi. Wuduk tu sunat je. Tapi wuduk sunat, niat wuduk tu wajib. Kalau tak niat tak jadi wuduk. Tu wajib. Wuduk mayat sunat, niatnya wajib. Mandi mayat tu wajib, niatnya sunat. Tu dia. Lepas tu dia kata, dan jika tiada niat sekalipun, maksudnya kalau tak niat mandi mayat pun tak ada masalah, sah mandi mayat. Tak wajib niat. Kalau mandi wajib hal lain, wajib niat ke tak? Wajib. Tak niat tak sah mandi wajib. Tapi mandi mayat ni tak apa, tak niat pun sah walaupun tidak niat. Dan jikalau daripada orang yang kafir yang memandikan dia, orang kafir mandikan dia pun sah, tak ada masalah. Atau orang junub dan haid sekalipun, orang yang junub dan orang yang haid sekalipun sah mandinya. Tiada wajib niat atas orang yang memandi, hanya sunat berniat jua, tak wajib niat. Jadi orang yang mandi itu, yang memandikan mayat itu tak wajib niat, sunat saja berniat. Tiada wajib niat atas orang yang memandi, hanya sunat berniat. Sebab tu orang kafir mandi pun boleh. Orang kafir mandi tak apa, sesat. Pasal dia pun mukallaf juga. Boleh. Dalam bab hak tak ada niat, sah dia buat. Tapi kalau puasa sah dia. Pasal apa? Pasal ada niat. Semayang sah dia? Tak sah. Pasal apa? Pasal niat. Mandi mayat sah dia mandi. Sah. Pasal apa? Pasal tak ada niat. Wuduk tu. Wuduk ada niat, sah tak? Tak sah. Jadi perbuatan orang kafir yang pada tak ada niat sah. Itu maksud. Orang junub mandikan sah. Orang haid mandikan sah. Sekalipun tak ada masalah. Jangan kata orang junub tak boleh mandikan mayat, dia junub mandi mayat apa, orang haid tak apa, tak ada masalah. Haid tak berjakit ke mayat, haid dia haid dia ada situ je, dia tak ada pergi ke mayat, tak ada apa. Boleh. Sunat berniat jua, sunat saja. Macam mana? Tak wajib. Tiada wajib atas orang yang memandi niat, hanya sunat sahaja niatnya. Seumpama ia orang yang memandikan tadi niatkan, macam mana niatnya? Sahaja aku melakukan mandinya, ganti daripadanya. Tambah sikit lagi, kerana Allah Ta'ala. Ingat niat tu. Sahaja aku melakukan mandinya. Mandi nyonya siapa tu? Mayat. Ganti daripada nyonya mayat. Ganti mayat. Yalah ganti mayat lah. Mayat tak boleh mandi sendiri. Kalau mayat boleh mandi sendiri tu, lagi kita balik. Kan, sahaja aku melakukan mandinya mayat ini, ganti daripada nyonya mayat. Menggantikan daripada dia. Pasal dia tak boleh mandi sendiri. Dan wajib meniatkan, wajib niat. Tadi sunat niat mandi. Ni wajib pula niat. Niat bila?
Dan wajib meniatkan pada mengambil air sembahyangnya, kerana mengambil air sembahyang itu sunat jua, seperti bahawa ia niatkan. Kerana mengambil air sembahyang itu sunat jua. Jadi ambil air sembahyang itu sunat, tapi niat tu wajib. Niat saja aku berwuduk ke atas ini mayat kan Allah Ta'ala, untuk ini mayat kan Allah Ta'ala, itu wajib. Wuduk tu sunat, mandi tu wajib, niat tu sunat. Boleh hafal sampai mati tu. Itu dia. Seterusnya lagi, seperti bahawa ia niatkan, aku mengambil wuduk baginya mayat, atau sahaja aku mengerjakan wuduknya yang disunatkan. Buh belakang sikit, kerana Allah Ta'ala. Gitu. Boleh? Itu. Dan akmalnya yakni sempurnanya mandi mayat, digasalkan dia. Gasalnya apa? Gasal apa? Gasal. Tu gasal. Bukan rosal itu bahasa Arab. Digasalkan dia. Apa? Gasal. Bukan. Gasal apa? Tekan. Tak. Gasal apa gasal? Gasal lawan genap. Ganjil. Digasalkan dia. Gasal tu ganjil. Yang kemarnya digasalkan dia, diganjilkan dia. Yang ni bilangan mandi itu ganjil, iaitu 3 kali atau 5 kali atau 7 atau 9. Tu maksudnya mandi tu gasal. Gasal tu lawan dia genap. Ingat jumpa dah kitab Jawi kemudian ni, gasal maknanya genap. Gasal bukan tekan baru. Tekan tu lain. Gasal tu ganjil. Habis itu. Lagi sunat pula. Sunat lagi yang kemana? Yang sempurnanya ialah lagi dimulai akan mandi itu dengan air daun bidara. Mula-mula kita mandi dia dengan daun bidara dulu. Air campur bidara. Tujuannya supaya mayat itu lambat reput. Dan jika daun yang kering sekalipun, walaupun bidara kering dah pun tak apa. Pasal air daun bidara ni boleh memejalkan mayat dan lambat reput. Dan sunat ditaruh sedikit kapur pada air tiap-tiap kali mandi. Tiap-tiap kali mandi sunat buat masuk air kapur barus. Dan pada yang akhirnya itu sunat muakkad, pada bilangan hak terakhir sekali, sunat muakkad. Pasal hak tu hak last sekali, supaya kapur ni, supaya mayat itu tidak mudah digigit binatang dalam tanah. Pasal dia datang, bau kapur, dia lagi dulu. Dia lambatlah hancur mayat tu. Itu tujuannya. Kira awet lah, macam awet, tapi awet yang dibenarkan. Dan pada yang akhirnya, yakni pada bilangan yang paling last, kalau kita mandi 3 kali, bilangan 3 lah. Kalau mandi 5, bilangan yang kelima. Kalau mandi 7, bilangan yang 7. Pada bilangan yang terakhir sekali itu sunat muakkad. Maksudnya sunat muakkad, amat-amat sunat, kita bawa masuk kapur tadi. Hak tadi, hak awal ke tengah tu, itu sunat biasa je masuk kapur. Tapi hak last sekali tu, mandi hak bilangan terakhir sekali. Kita nak mandi berapa kali? Kata nak mandi 7 kali. Bilangan ke-7 tu sunat masuk kapur baru. Kalau mandi 9, bilangan hak ke-9 tu sunat kita masuk kapur baru. Jika tiada ia di dalam ihram. Kalau ia siapa tu? Jika tiada ia mayat
di dalam ihram. Kalau dalam ihram tak boleh buh kapur baru. Pasal apa? Pasal orang dalam ihram ni hukumnya haram berwangi-wangian. Kapur baru tu wangi. Boleh faham? Kalau dia mati dalam ihram, mati kat Mekah, dia tak boleh buh kapur baru. Mayat dia tak boleh buh kapur baru. Dan kadar kapur baru kadar kapur yang ditaruhkan itu sekadar yang jangan mengubahkan dia, yakni mengubahkan air supaya tidak hilang tahurnya. Tahur apa? Suci, menyucikan. Tahur, suci, menyucikan. Itu bahasa Arab. Kalau dia banyak kapur baru, jadi air itu air apa? Air mutaghayyir, air yang berubah dengan mukhalit, dengan suatu yang sebati. Itu tak boleh. Dia tak jadi air mutlak dah. Jadi kalau sikit tak apa. Macam air putih, bawa masuk kopi, bawa masuk teh dalam ni, ini dah jadi air yang berubah. Tadi air putih, masuk teh jadi air mutaghayyir, air berubah dengan suatu yang mukhalit, yang sebati. Teh itu sebati. Ni boleh buat bersuci tak? Tak boleh. Pasal dia dah berubah. Dia panggil mutaghayyir. Ma'an mutaghayyiran, air yang berubah. Jadi kapur baru kalau masuk sikit, berubah sikit tak apa. Dia masih panggil air lagi. Tapi kalau masuk banyak sehingga dah jadi tak panggil air dah, air biasa dah, itu dia tak boleh. Masuk sikit saja. Jangan sampai jadi air yang berubah. Okey? Dan habis itu, habis mandi. Masuk bab lain pula. Selesai mandi jadi praktikalnya mandi ni biasa kita orang Malaysia ni kita buat gini. Mula-mula kita mandi tiga basuhan pertama kita guna air bidara. Kita basuh belah kanan dulu, basuh belah kiri dulu, kemudian basuh dada. 3 kali. Kan? 3 kanan, 3 dada. 3. Jadi 9. Okey. Tapi kali yang pertama itu kita basuh dengan menggunakan air apa? Air bidara. Dara kanan, kiri, tengah. Okey. Itu hak diamalkan di Malaysia ni. Kitab sebut tu macam tu. Jadi air bidara tu, air bidara campur bidara. Air tu pekat. Itu tak dipanggil mutlak. Tak kira mandi lagi. Itu kira baru macam mengawik baru tu. Kemudian 3 kali yang kedua nak jadi 6, baru guna air putih biasa. Guna jeruh air putih biasa. Kan? Dan 3 kali yang terakhir guna air kapur barus. 1 di kanan, 1 di kiri, 2, 1 di tengah, 3. Jadi 3 berapa? Itu dipanggil air 9. Mandi air 9. Orang Melayu panggil. Ataupun mandi dulu dengan air putih biasa pun boleh. Mandi dulu selesai mandi mayat, selesai dah. Mandi semua rata dah, selesai. Selesai. Maka tambah air bidara 3, air kapur barus 3. Jadi air bidara dengan kapur baru tu dia orang kita buatnya bukan air mandi, dia sebagai ubat saja, ubat untuk menahankan mayat. Nak buat macam kita ni pun tak apa. Maknanya air mula-mula tu campur air bidara, jangan banyak sangatlah, tak bagi berubah air tu. Masuk. Lepas tu tiap-tiap kali basuh, lepas tu sekali mula tu badan semua rata air bidara. Lepas tu tiap-tiap kali kita nak tambah sampai jadi 5 sampai jadi 7 tu, air tu semua ada kapur baru belaka. Tapi sikit je lah. Sehingga jangan bagi merubah air mutlak. Boleh belaka, tak ada masalah. Pandai ke boleh belaka. Buat ke mana-mana pun kena belaka. Kau tak pandai ke, tak kena belaka. Ni tak kena. Buat main dengan jahil ke. Jadi hal dalam ni mula-mula sekali, hak kita sebut, hak mula-mula sekali basuh mandi guna air bidara. Katuk suruh padan. Lepas tu kita nak mandi berapa kali? 3, lagi 2 lagi air itu kapur baru. Hak terakhir sekali sunat amat-amat kapur baru. Nak mandi apa? 5 lagi tambah berapa?
Kan? Air kapur baru, campur kapur baru, kapur baru, kapur baru, kapur baru. Campur dengan bidara tadi jadi 5. Nak mandi apa? 7. 7 sama. Tambah lagi berapa? 6. Kapur baru, kapur baru, kapur baru, kapur baru, bidara. 9. Sama lagi tu belakang. Boleh? Lepas tu nak buat ke mana? Ikut pandang kita. Rasa nak buat ke mana? Boleh belakang. Dah ada ilmu, tak boleh belakang. Nak? Kalau saya nak buat air kosong saja, Ustaz, boleh, tak ada masalah. Air putih. Mandi. Mandi. Tak ada masalah. Saya tak nak air kapur baru, kapur semua tak nak ni. Tak nak. Nak mandi air putih je. Mandi je lah. Pasal yang penting mandi mayat itu ialah meratakan air ke seluruh badan. Itu je lah. Hal lain tu sunat berlaku. Kapur baru sunat. Bidara apa sunat. Kata dah air, selesai dah lah. Itu je. Payah apa kat mandi mayat ya? Aduh. Macam tak pernah mandi wajib. Mandi wajib ya? Itu je lah. Hal lain tu kan benda aksesori je. Kan? Orang kata air bidara, cikgu dah selesai dah mandi hak wajib tu ke? Orang kata air bidara, cikgu. Air apa lagi? Kapur baru. Cikgu. Tu jelah. Apa lagi? Air apa lagi? Air teh, minum. Teh tu minum, kita minum pula. Dah payah apa benda tak payah je. Habis itu. Ada dan sekurang-kurang kafan. Masuk kafan pula. Dan sekurang-kurang kafan, yakni minimal kafan itu satu kain yang menutup auratnya. Itu paling minimal. Maksudnya kalau lelaki antara pusat ke lutut paling minimal. Itulah jua yang wajib atas kita bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Atau satu kain yang menutup sekalian badannya. Kerana sekadar itulah yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi si mati atas kita. Jika tiada baginya harta. Kalau hak Allah Ta'ala tutup aurat saja. Tapi itu hak Allah Ta'ala. Hak si mati tutup seluruh badan. Gitu. Jadi dia ada kena dua lah. Hak Allah Ta'ala dan hak si mati. Lalu kalau si mati ni tak ada tak ada harta, sekurang-kurang kita wajib uruskan mayat si mati. Kita orang Islam wajib sekurang-kurangnya buat kepada dia ialah satu helai tutup seluruh badan. Tu dia kata apa dah? Dah bagi semati mayat jika tiada baginya harta. Kerana sekadar itulah yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi si mati atas kita, wajib atas kita buat jika tiada baginya harta. Kalau si mati itu tak ada harta, takat tu ya. Kita wajib buat. Tutup selai kain itu wajib kita buat. Orang Islam. Kalau dia ada harta, lain pula. Adapun jika baginya, bagi si mati itu harta. Maksudnya jika ada bagi si mati itu, bagi si mati itu harta. Si mati ini ada harta. Dia mati tinggal harta. Dan tiada menghabisi akan hartanya itu oleh hutangnya. Hutang dia tak habis harta. Faham tak tu? Contoh dia tinggal duit 10,000. Dia ada hutang 10,000. Ada harta tak dia tu? Tak ada. Itu dia panggil menghabisi hutang. Tapi kalau si mati ni ada harta dan hutang dia ada tapi tak habis. Maknanya ada lagi, dia ada hutang tapi ada lagi baki harta tu. Hutang dia 5,000, duit dia 10,000, ada lagi 5,000 kata. Kalau hakim macam ni. Dan tiada yang ketiga. Yang pertama ada harta. Yang kedua hutang dia tak habiskan harta dia. Yang ketiga dan tiada wasiat dengan jangan dikapankan dia dengan 3 lapis. Dan tidak ada wasiat daripada dia jangan kapan 3 lapis. Wajib dikapankan dia dengan 3 kapan. Wajib kita kafan dengan 3 kafan. 3 helai. Syaratnya apa? Syarat pertama dia ada harta. Kain kafan tu ambil daripada siapa mana? Harta dia. Yang kedua, syarat yang kedua, hutang dia tak habis duit tu. Kalau habis duit, tak ada dah.
Bila tak ada duit, siapa kena bagi kain kafan kat dia? Siapa kena bagi? Kita lah, anak yang atas tadi tu. Berapa helai kena wajib bagi? Berapa helai wajib? Selai. Tu je hak wajib. Nak beri lebih, terpulang. Tapi wajib tu dia kata tak ada. Sekadar itulah yang wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan bagi si mayat atas kita. Sekadar itu, mana selai itu wajib kita bagi. Kita kena wajib bagi. Tak boleh kita biarkan mayat orang Islam dikebumikan tak dikafankan. Haram bagi kita. Selai kena bagi. Okey, kalau dia tak ada harta. Baik, si mati ni ada harta. Dan hutang dia tidak berhabis harta dia. Mana bayar hutang pun ada lagi harta dia. Dan dia pula tak pesan masa hidup dia, kalau aku mati, kapan jangan lebih pada 3. Maknanya kapan satu je. Dia pesan gitu. Kena satu lah. Kalau dia wasiat satu lah. Ada wasiat satu. Dah, siapa benda gitu ada. Mana tak ada benda 3 ni, maka wajib bagi kita buat kafan kepada dia. Berapa helai? 3 helai. Tu. Sebab tu kena ingat ni, harta ayah kita meninggal, mak kita meninggal, harta ni bukan harta kita semata-mata. Kena cek dulu ayah ada hutang tak. Bayar hutang dulu. Kalau ada hutang, bayar hutang. Kata dia mati, tinggal duit 10,000. Hutangnya berapa? 950. 9,500. 9,500. Tinggal lagi duit berapa? 500 je lah. Tu je harta pusaka je. Bagilah 500 tu. Dapat berapa je Ustaz? 500, 100 orang. 100 orang tu je harta pusakanya. Ni dak mati ayah pun bagi tu harta pusaka. Haram tu makan duit orang. Duit siapa kita makan? Duit orang yang bagi hutang. Duit dia tu. Kita makan perut kenyang perut. Orang ni tak payah hutang. Tunggu. Tu 4 manusia orang tak nampak tu. 4 jenis makhluk tak nampak. Jin, malaikat, syaitan, orang buta. Orang tulis kat Facebook ada? Ya dah. 4 manusia, 4 makhluk susah nak dinampak, nak dilihat. Boleh. Jangan sekali-kali buat pekerja macam tu. Jangan bagi harta pusaka lagi. Cek dulu hutang ada ke tak. Bayar dulu hutang ayah. Hak lesai daripada hutang itulah dinamakan pusaka. Kalau tinggal RM50, RM50 itulah pusaka. Itu tak boleh bagi lagi. Nak ambil duit tu dulu urus mayat ke tak? Bukan pusaka lagi. Tinggal 500 tadi. Ambil 500 tu, beli kain kapan, beli apa, uruskan mayat. Allah, tinggal berapa dah Ustaz? Kain kapal pun mahal kan? Tinggal upah kali kubur apa semua kan? Tengok tinggal RM100. 400 untuk urusan mayat, upah kubur, sewa ben jenazah. Kan? Beli kain kafan apa semua, tinggal RM400. Tinggal RM100. RM100 itulah bagi harta pusaka. Adik-beradik 10 orang bagi sama rata, RM10 seorang dapat. Mana pusaka? RM10. Okey tu. Boleh buat li gula-gula. Boleh. Dan sunat 3 lapis, tiada baju dan serban. Sunatnya 3 lapis, tidak ada baju dan serban. Pasal Nabi macam tu dikafankan jenazah Nabi SAW dalam keadaan 3 helai saja, tidak berbaju dan tidak berserban. Adapun 3 itu wajib sama ada bagi lelaki atau perempuan jika ada baginya harta. 3 ni wajib sama ada mayat laki-laki ataupun mayat perempuan jika ada mayat ni mempunyai harta, serta sempurna segala syarat yang terdahulu. Syarat hak 3 tadi yang terdahulu maksudnya yang 3 tadi. Pertamanya dia ada harta, yang kedua syaratnya dia tidak hartanya tidak menghabisi, hutangnya tidak menghabisi hartanya. Yang ketiganya syaratnya ialah dia tidak ada wasiat atau pepesan supaya supaya dikafankan kurang daripada 3, 2 ke 1 ke. Dan yang sunatnya 3 lapis
dengan qaid tiada baju dan serban. 3 lapis panjang, kain panjang semua. 1, 2, 3. Tak ada baju, tak ada serban. Maka jika ada baju dan serban, jadi menyalahi aulanya. Jadi menyalahi yang aulanya. Yang aulanya 3 helai saja. Tak ada baju, tak ada serban. Orang sekarang berbaju berserban. Dia yang afdalnya tak ada baju, tak ada serban. Banyak orang berbaju berserban. Dia kata kita mulia lah mayat sikit, kata dia. Mayat Nabi SAW, jenazah Nabi, tak ada 3 helai tu je, tak ada baju dan tak ada serban. Kita kalau mati, ayah kita aulanya tak payah berbaju, tak payah berserban. Serban ni pakai masa hidup, baju ni pakai masa hidup. Mati tu. Kain kafan 3 helai. Yang aulanya, yang aula. Jadi kalau dia berserban, berbaju tak ada masalah, tapi tidak aula. Yang aulanya yang utama. Aula ni mana lebih utama? Mana tidak ada baju dan tidak ada serban. Dan yang afdal bagi perempuan, yakni bagi jenazah perempuan 5 lapis. Macam mana 5 lapis tu? 2 lapis kain panjang, kain kapan panjang tu 2 helai, dan 1 kain pakai, mana daripada pinggang sampai bawah. Tadi 3 dah. Sekadar yang menutupkan auratnya laki-laki, maknanya macam tutup aurat laki-laki, iaitu daripada pusat sampai ke bawah lutut. Okey. 2 campur 1, 3. Dan baju 1, 4. Dan khimar, iaitu kain tudung kepala. Kain tudung kepala 5. Itu kiraan 5 dia. Pertama dan kedua kain panjang. Kain panjang ni, kain tutup luar. Kemudian kain yang daripada pinggang sampai bawah lutut. Kemudian baju 4. Kemudian khimar 5. Tutup kepala. Boleh, itu kiraan kapan orang perempuan. Sunat bagi orang perempuan 5. Bagi orang lelaki sunat 3. Dan aturannya dipakaikan kain pakai. Aturan kita pakaikan kain pakaian orang perempuan ni macam mana? Dia punya susunannya. Mula-mula pakaikan dia kain sampai ke pinggang, kain pakai itu dulu. Dan baju nombor 2 pakaikan dia baju. Dan khimar nombor 3 pakaikan telekung, tudung. Kemudian 2 lapis kain kapan. Itu cara pakainya. Kain bawah dulu, baju, tudung. Ingat mak kita meninggal besok-besok, gimana nak kapankan mayat ni? Mula kain dulu, kain pinggang tu. Kemudian baju. Kemudian khimar, tudung. Kemudian baru diikat kain yang panjang. Kain panjang tu tarik mana dulu? Tarik belah kiri dulu. Macam kita pakai kain sarung lah. Kiri dulu kan? Kanan. Ikat. Jadi tarik yang kiri dulu. Kemudian yang kanan. Gitu. Tarik kiri dulu. Lepas tu kanan atas. Yang kedua pun sama. Tarik kiri dulu. Lepas tu kanan atas. Lepas tu ikat di mana? Ikat di bahagian kiri. Kiri mayat. Ikat tepi kiri. Ikat, jangan ikat mati. Tak terbuka mayat, tak terbuka dalam kubur. Jadi kiri. Lepas tu bila masuk dalam mayat tu masuk dalam kubur, dia senang nak dibuka. Tarik. Pasal kita pegang bawah kanan kan, ikatan tu di atas. Dia tarik itu terbuka terus. Tali itu tak termasuk kafan. Okey? Sebab itu tali itu orang bawa naik ke atas. Pasal dia tak termasuk daripada kapan. Dibuka ikatan tu supaya ambil tafaul sempurna, mudah. Dia dengan nak keluar nanti dan tak ada terikat. Tafaul ambil sempurna supaya tak ada terikat soal jawab dia dan sebagainya dengan malaikat. Gitu. Okey. Habis kafan dan sekurang-kurangnya semayang. Itu semayang mayat, sambung kuliah akan datang. Itu cara kafan, ingat. Kain panjang menutupi 2
Kain pakai pusat ke bawah, baju dan khimar. Itu susunan dia. Pakaikan kain dulu, dia pakai baju, dia pakai khimar, telekung dulu. Yang tiga, kemudian keempat, kelima tu kain panjang. Ada pun orang laki-laki dia tak ada kain panjang je, tiga lah yang aulanya. Tak ada susunan lah, pakai tutup kain je. Wallahu a'lam. Okey. Ada soalan tanya? Kapas sunat. Sunat diletakkan pada anggota sujud dan rongga. Sunat diletakkan pada anggota sujud 7: dahi, tapak tangan, lutut dan kaki. Dan juga di rongga-rongga. Rongga hidung kan. Itu. Rongga dubur, rongga telinga, mulut dak lah. Itu sunat saja. Sunat diletakkan sebagai kemuliaan. Memuliakan dia. Kadang-kadang orang ni letak kapas tu penuh, ke atas dada pun letak kapas. Tak sunat tu. Dia sunat tu ya, anggota sujud dan rongga-rongga. Okey. Ada soalan lain? Kalau ikut kitab kita belajar ni buat sunat zuhur. Buat zuhur dulu. Tapi bila-bila tak apa, tak kisah. Ba'diyah dulu pun tak apa. Nak zuhur dulu pun tak apa. Pulang pada kita. Dia sunat. Mazhab Syafi'i ada. Solat sunat qabliyah Jumaat ada dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Pasal dikiaskan kepada sembahyang zuhur. Zuhur ada, Jumaat ada lah. Gitu. Mazhab lain tak ada. Mazhab Malik tak ada. Qabliyah zuhur tidak ada pada pandangan mazhab Malik. Pasal dia kata tak ada riwayat. Jadi kita kias, antaranya kias kepada sembahyang zuhur lah. Sembahyang zuhur ada, sembahyang Jumaat pun ada. Okey. Boleh, tak ada masalah nak sembahyang. Kita sembahyang tak mazhab Syafi'i, tak sembahyang. Yang tak sembahyang tu mungkin dia mazhab Maliki ataupun dia mazhab Malasi. Itu dia. Soalan lain? Ada soalan? Ada lagi? Tak ada? Okey, tak ada, kita berhenti setakat ni lah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna ma yanfa'una. Rabbana fakihna fakih ahlana wa qarabatil lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Apa rosak dah? Malam tadi?